sesi persekolahan tanpa sistem penggiliran bermula esok. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Berita tengah malam bersama saya Muhammad Shah Musa. Sesi persekolahan kembali operasi seperti sedia kala tanpa sistem penggiliran mulai esok. Menteri Kanan Pendidikan Dato' Dr. Razzie Jilin berkata, esok adalah tarikh penting bagi warga kementerian kerana murid-murid yang hadir secara penggiliran tidak perlu lagi menggunakan sistem berkenaan. Katanya kehadiran ke sekolah dan pengoperasian sekolah adalah sama seperti sebelum pandemik COVID-19 bila berucap pada Majlis Ihya Ramadan Menteri Kanan Pendidikan bersama warga pendidikan Kelantan di Kota Baru. Pada masa sama, Dato' Dr. Razzie berkata pihaknya akan mengeluarkan garis panduan 4.0 dalam masa terdekat dengan keadaan lebih terbuka namun memastikan segala ketetapan dibuat dapat dipenuhi. Penyediaan garis panduan itu akan dibincangkan bersama pelbagai pihak termasuk Kementerian Kesihatan agar pendekatan diambil dapat dilaksanakan sebaiknya. Varian Omicron masih lagi dianggap sebagai penyakit yang serius terutama bagi golongan yang berisiko tinggi. Justru pelindungan yang optimum perlu diberi khususnya kepada warga emas, pesakit kronik dan mereka yang mempunyai masalah sistem imun. Ini termasuk mengambil dos penggalak. Sebab untuk Hari Raya ni, kerajaan dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sudah memberi jaminan kepada keluarga Malaysia yang mereka boleh balik kampung. Tiada apa-apa sekatan, rentas negeri dan sebagainya. Hospital kita tidak berdepan dengan tekanan. Kita yakin boleh balik kampung, boleh balik jumpa saudara mara. Tetapi lebih baik kita memberi perlindungan kepada ibu bapa kita, kepada warga tua kita. Ya, ambillah dos penggalak di klinik yang berdekatan. Ya, Omicron ni masih lagi merupakan satu penyakit yang serius, terutamanya kepada warga emas dan juga mereka yang ada penyakit kronik seperti tekanan darah tinggi, hypertension dan juga kencing manis ataupun diabetes, dan juga kepada mereka yang ada masalah sistem imun. Beliau yang tidak menolak kemungkinan peningkatan jangkitan semasa Hari Raya nanti berkata usaha untuk meningkatkan peratusan pengambilan dos penggalak perlu dipertingkat. Dalam masa sama, pihaknya akan mengarahkan pengarah kesihatan negeri berbuat demikian sebelum Hari Raya nanti. Di Berpang, Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob berharap rakyat mengambil peluang untuk menyambut Hari Raya dengan baik bersama-sama keluarga masing-masing selepas 2 tahun tidak meraihkannya di kampung. Berikutan itu, beliau berancang untuk mengadakan rumah terbuka Perdana Menteri pada 8 Mei, manakala rumah terbuka di Bera pada 7 Mei di Dataran Kerayong. Dan saya pun merancang untuk sambutan Hari Raya open house untuk Perdana Menteri di Seri Perdana. Saya tak buat hari pertama. Biasanya hari pertama raya open house rumah Perdana Menteri. Tahun ini tidak, sebab saya nak beri peluang semua orang balik kampung dulu. Jadi kita akan buat hari Ahad 8 hari bulan lah, kalau 8 hari bulan Mei. Jadi balik kampung dulu, beraya dulu dengan family, sebab sambutan malam raya tu memang ditunggu-tunggu. Dalam masa sama, Perdana Menteri mengingatkan masyarakat untuk sentiasa melakukan kawalan kendiri demi keselamatan diri dan orang lain.
Hasrat ibu tunggal untuk beraya bersama 9 anak dan lebih 20 cucu tidak kesampaian selepas rumahnya terbakar akibat dipanah petir di Felda Ciku 2, Gua Musang, Kelantan. Kejadian disedari oleh jiran selepas mangsa. Rahani Abdul Rashid, 58 tahun bersama anak dan cucunya dalam perjalanan ke Masjid Felda Ciku 3 untuk menunaikan solat tarawih semalam. Ketika kejadian, keadaan cuaca hujan lebat disusuli bunyi petir kuat sebelum jiran melihat api merebak ke bahagian dinding papan hadapan rumah. Kejadian semalam tu lepas maghrib saya dengan anak cucu tinggal rumah ni pergi terawih di Ciku 3. Pergi atas cucu di 33. Tak sempat pun siapa lagi Ciku 3 tu. Jiran sebelah telefon rumah terbakar. Tak boleh nak ojak. Kata jiran-jiran kata api setengah kata api daripada tienung tiap api tu kan. Gitulah dengan jiran-jiran ya. Tadi petir tu. Mungkin mau. Petir time tu hujan lah. Time tu hujan. Hujan lebat masa tu. Nilai kerugian dianggarkan RM100,000. Kejadian ini memberi infak salah kepada kami khususnya pada bulan yang mulia ni. Tambah-tambah lagi tak lama dah kita nak sambut Aidilfitri ni. Mudah-mudahan ada hikmah lah daripada apa yang terjadi ni. Khususnya kepada warga Felda lah. Pakat-pakat beringat, pakat-pakat perhatilah musim-musim hujan dan musim sekilat ni. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fu berkata kejadian kebakaran rumah separa batu itu tidak melibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. Kerajaan bercadang untuk menganjurkan kursus perkahwinan kepada pasangan suami isteri yang sudah berkahwin selama 4 hingga 6 tahun bagi mengatasi masalah penceraian. Bagaimanapun, jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haiwan Agama, Dato' Idris Ahmad, kursus berkenaan mungkin tidak diwajibkan. Sebaliknya, pasangan terbabit hanya akan diminta hadir secara sukarela untuk menambah ilmu rumah tangga. Hari ini pura perkahwinan tu mereka wajib, pasal kalau tidak mereka tak boleh untuk nak berkahwin kan. Tapi yang ini sebagai satu untuk edukasi untuk kita didik mereka dan kita nak menghalang itu kita cuba untuk laksanakan. Beliau ditemui media selepas merasmikan Pusat Pembangunan Keluarga Mawadah Kelantan di Kota Baru. Sektor ekonomi negara kembali rancak dengan pembukaan semula sempadan. Keadaan ini dapat dilihat apabila rakyat sudah mula keluar bagi menjalankan urusan perniagaan selain pusat beli belah turut dikunjungi ramai. Namun masih ada prosedur operasi standard SOP yang perlu dipatuhi termasuk pelancong yang datang ke Malaysia. Jadi ini mungkin menjejaskan sedikitlah pergerakan orang khususnya pelancong. Jadi pelancongan masih belum lagi meningkat seperti sedia kala. Kita jangka ada yang meramalkan tahun 2025-26 barulah angka-angka yang kita dapat 27 juta sebelum COVID ini mungkin dapat kita kembali berangka tersebut. Jadi dari segi perniagaan dah berjalan lebih baik. Beliau bercakap dalam sidang media selepas merasmikan Majlis Pelancaran Menghapus Bahaya Kebakaran Musim Perayaan Aidilfitri Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Kelantan. Menurut Dato' Sri Mustafa, walaupun negara semakin pulih daripada krisis kesihatan dan ekonomi, masih terdapat risiko daripada luar yang perlu diambil kira. Antaranya, peperangan yang berlaku di Ukraine menimbulkan beberapa cabaran kepada ekonomi dunia termasuk peningkatan harga komoditi. Seiring pembukaan semula sempadan negara, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi giat memperkasa golongan perusahaan kecil dan sederhana PKS. Menurut Menterinya Tan Sri Noh Omar, keutamaan akan diberi kepada PKS yang terlibat dalam sektor pelancongan agar terus kompetitif di peringkat antarabangsa. Saya telah minta supaya Bank Rakyat, SME Bank di bawah Kementerian Kuskop supaya mana-mana usahawan yang terlibat dengan pelancongan, kalau ada rayuan untuk menstruktur semula pinjaman, mestilah diberikan keutamaan.
Pihaknya turut melancarkan pembiayaan sewa beli komersial I bagi memperkukuh sosioekonomi usahawan dalam pembelian kenderaan, jentera dan peralatan baru terutama dalam sektor pelancongan. Beliau berkata demikian selepas Majlis Sumbangan Anak-anak Yatim dan berbuka puasa Parlimen Tanjung Karang. Pada majlis itu, 500 penerima terdiri daripada ibu tunggal dan anak yatim menerima sumbangan wang tunai keseluruhan RM61,000. Mercu ekonomi digital Medi pula bakal membantu usahawan muda menguruskan perniagaan berasaskan ekonomi digital. Inisiatif itu membolehkan usahawan memaparkan perkhidmatan dan barangan mereka dengan lebih berkesan serta berdaya saing. Dan kita harap di situ akan dapat ditempatkan usahawan-usahawan muda yang boleh jadi showcase dan memberi galakan juga kepada orang lain. Jadi segala aktiviti yang berasaskan ekonomi digital dan penggunaan sepenuhnya e-commerce dapat diwujudkan secara in situ setempat. Beliau berucap pada Majlis Iftar Menkom bersama Komuniti Keluarga Malaysia Negeri Johor. Menurutnya, media akan diwujudkan di seluruh negara dalam masa terdekat. Lokasinya akan dibincang bersama pemimpin setiap negeri untuk membuat keputusan. Cadangan mengangkat Perdana Menteri Dato' Ismail Sabri Yaakob sebagai pengerusi Barisan Nasional yang baru hanya pandangan peribadi. Menurut Tan Sri Anwar Musa, cadangan itu dibuat susulan keputusan Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang mencalonkan Dato' Ismail sebagai Perdana Menteri bagi Pilihan Raya Umum ke-15. Pada saya satu langkah ke hadapan dan satu langkah proaktif yang baik yang membolehkan Perdana Menteri memantapkan lagi kedudukan parti itu sendiri dan juga kerajaan. Sementara apa yang saya lontarkan itu sebagai satu bahan pemikiran, tidak perlu polemik yang berlebihan kerana ia hanya merupakan satu lontaran idea. Tan Sri Anwar turut mencadangkan Dato' Ismail Sabri dipilih sebagai pengarah utama Jentera Pilihan Raya BN. Jelas Tan Sri Anwar usaha menjamin kemenangan UMNO serta parti komponen BN yang lain lebih berkesan jika Dato' Ismail sendiri menjadi pengarah jentera. RTM telah melahirkan barisan penyampai berita berkaliber dan disegani di pentas penyiaran. Kini masanya anda berpeluang menjadi sebahagian daripada barisan penyampai kami mencipta kegemilangan di stesen yang berprestij ini. Anda perlu mempunyai bakat dalam penyampaian berita dan mengikuti kriteria seperti berikut. Pertama, berumur 23 tahun hingga 35 tahun. Kedua, kelayakan akademik diploma dan ke atas. Dan ketiga, fasih berbahasa Malaysia dan Inggeris. Rakaman video anda menyampaikan berita, gambar terbaru dan resume ke email bestnewsaudition@gmail.com sebelum 15 Mei 2022. Jom serahkan bakat anda. Bertemu kembali. Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya serangan tentera Israel ke atas penduduk awam dan jemaah Palestin di Masjid Al-Aqsa. Ia menunjukkan keganasan berterusan terhadap asasi kehidupan, kesejahteraan serta maruah rakyat Palestin. Dalam satu kenyataan, Perdana Menteri Dato' Ismail Sabri Yaakob meminta masyarakat antarabangsa memperbaharui tekad bagi mencari penyelesaian terhadap konflik Israel-Palestin. Malaysia juga akan terus bekerjasama rapat dengan masyarakat antarabangsa bagi mencari keamanan dan keadilan untuk rakyat Palestin selain kemakmuran di rantau Asia Barat. Perdana Menteri juga menegaskan sokongan tidak berbelah bahagi Malaysia kepada rakyat Palestin dan perjuangan mereka bagi mendapatkan kemerdekaan daripada pendudukan haram Israel. Sebuah platform perkongsian data mentah penyelidikan akan dibangunkan bagi memudahkan penyelidik menjalankan tugas sekaligus menjimatkan kos penyelidikan. Data mentah itu akan himpun menerusi platform Sains Terbuka Malaysia MOSP yang dijangka dilancarkan hujung tahun ini.
Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata platform itu akan menghubungkan 5 universiti penyelidikan negara di bawah projek rintis MOSP. Penyelidik dapat melakukan kerja-kerja penyelidikan dengan terangkum iaitu inklusif dan adalah dianggarkan kerajaan dapat melakukan penjimatan kos kerja-kerja penyelidikan ini sekurang-kurangnya penjimatan 500 juta setahun. Beliau berkata demikian pada program Minggu Sains Negara dan Keluarga Malaysia dan Ihya Ramadan di Bandar Tenggara, Kota Tinggi. MOSTI juga akan melancarkan buku modul komunikasi sains pada 26 April depan. Buku itu akan memberi panduan kepada penyelidik, saintis, ahli akademik, guru dan petugas media menyampaikan ilmu sains melalui pendekatan serta kaedah yang lebih mudah difahami. Ia sejajar dengan tema diangkat MOSTI iaitu merakyatkan sains dan menginsankan teknologi agar sains dan teknologi lebih dekat di hati keluarga Malaysia. KP dan HCP telah mengeluarkan 288 kompaun kepada peniaga, pemborong dan pengeluar ayam di seluruh negara atas pelbagai kesalahan dalam pantau bermula 3 hingga 15 April lalu. Nilai kompaun keseluruhan berjumlah RM151,900 itu melibatkan 181 kesalahan, gagal menggunakan tanda harga khas, 89 kes menjual melebihi harga maksimum dan 18 kes kerana tiada tanda harga. Sepanjang tempoh 12 hari pantau dilaksanakan, 7,493 premis pengeluar, pemborong dan peruncit ayam segar telah diperiksa dengan barang sitaan berjumlah RM46,970. Dan barang yang kita sita melebihi RM46,000. Jadi ini tindakan kita buat. Tadi kalau ada suara-suara mengatakan bahawa KPDN tidak ambil tindakan atau KPDN ini cuma ambil tindakan kepada peniaga saja, tidak kepada pemborong, itu satu anggapan silap lah. Dan kita merangkumi mana-mana peringkat yang tidak mematuhi harga maksimal yang telah kita tetapkan, maka kita ambil tindakan setiap rantaian. Dato' Rosul berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan tinjauan terhadap program jualan keluarga Malaysia PJKM di Sabasun Hyperuncit Cawangan Ajil, Hulu Terengganu. Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu JKNT akan ditempatkan di sebuah kompleks baru yang akan dibina dalam tempoh 5 tahun lagi. Permohonan pembinaan kompleks itu akan dibuat di bawah Rolling Plan keempat Rancangan Malaysia ke-12. Jika diluluskan, projek itu akan dimulakan pada 2024 dan dijangka siap sepenuhnya pada 2027. Biasanya dalam 3 tahun begitu ya kalau pejabat. Tak tahu lagi, kita kena tengok di skop. Ini sesuai sebab di kawasan ni adalah kawasan pembangunan baru dan bandar baru dan banyak pejabat-pejabat Jabatan Persekutuan ada di sini. SPRM ada di sini, Kimia pun ada di sini, saya dengar kesihatan, audit negeri, lembaga hasil dalam negeri. Beliau berkata demikian selepas membuat lawatan ke tapak kompleks JKNT dekat Wakaf Beruas di Kuala Terengganu. Peruntukan RM1 juta melibatkan 1,000 kilogram ikan Q-fish atau sejuk beku secara percuma diadakan di semua kawasan Parlimen. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM, Dato' Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Faisal berkata pemberian itu sebagai usaha membantu rakyat yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Menerusi program jualan keluarga Malaysia di Cangkat Jering, 300 kg ikan sejuk beku diagihkan kepada penduduk. Pada masa sama, LKIM turut melakukan lelongan terhadap ikan segar seperti ikan siakap, bawal emas dan ikan kembung dengan harga jualan antara RM3 hingga RM10. Kita buat khususnya di Bukit Gantang. Sebab mereka yang di kampung ni kadang-kadang kerana tidak mampu nak beli ikan-ikan yang istimewa macam itu. Ikan-ikan bawal emas, ikan nyok-nyok harganya RM26 ke RM30. Jadi kita buat lelongan itu tak sampai RM10 sekilo. Tambahnya, inisiatif diperkenal bagi membantu menstabilkan harga ikan dalam mengurangkan impak peningkatan kos sara hidup pengguna.
Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah ke Tengah bakal menjadi perintis kepada pakej pelancongan mewah menggunakan rumah bot yang lebih canggih dan eksklusif di Tasik Kenyir dalam tempoh 2 tahun lagi. Langkah itu bertujuan memperkukuh nama Tasik Kenyir sebagai destinasi pelancongan antarabangsa dengan pilihan pakej percutian lebih privasi di atas rumah bot serta dilengkapi kemudahan dan hiasan dalaman bertaraf hotel 5 bintang. Pengerusi Ketengah Datuk Razali Idris berkata ia telah dipersetujui dalam mesyuarat ahli lembaga pengarah baru-baru ini. Mungkin kita kurangkan daripada 30 orang tu kepada 20 saja passenger. Tapi dia punya interior ID dalam tu macam 5-star hotel. Lepas tu dia punya enjin dia tu tak bising, tak mengeluarkan asap. Sebab satu houseboat ni makan juga kalau yang high end tu yang kita tengok hari tu dalam 5-6 juta satu houseboat. Tapi yang ada di Tasik Kenyir itu hanya 1 million ke bawah. Tak apalah, tu kita kekalkan yang tradisional. Untuk permulaan, Ketengah akan perkenalkan rumah bot mewah itu sebagai ikon baharu di Tasik Kenyir. Kini terdapat lebih 70 rumah bot dengan purata kadar penginapan 3,000 semalam dengan kapasiti penumpang antara 25 hingga 30 pengunjung. Bagi meringankan beban golongan B40, Kongres India Muslim KIMA akan menyalurkan bantuan kepada lebih 3,000 penerima di seluruh negara sepanjang bulan Ramadan ini. Bantuan terdiri daripada kewangan dan keperluan asas melibatkan kerjasama pihak swasta dan persendirian. Bantuan bermula di Johor hari ini sebelum diteruskan ke Melaka esok. Kami yang di Johor saja kita memilihkan 400 keluarga yang B40 lah, memanglah dia orang ni, yang mana kita bantukan segi kewangan RM150 dan juga sekempit beras 5 kilo disumbangkan oleh Dato' Malik Corporation. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan program sumbangan infak Ramadan 2022 di Simpang Renggam, Keluang. Inisiatif di Johor ini mendapat kerjasama Malik Streams Corporation. Sukan kita mulakan dengan badminton. Cabaran pemain negara di Masters Korea berakhir selepas 2 wakil negara tewas di tangan lawan masing-masing di pusingan separuh akhir. Pemain perseorangan lelaki profesional Sung Joven gagal mengekalkan rentak cemerlangnya apabila terpaksa tunduk di tangan pemain Jepun Kodai Naroka 17-1, 23-1, 11-1 di Stadium Gwangju, Yeonju. Meskipun gagal ke final, Joven 26 tahun tetap wajar diberi pujian selepas mempamerkan peningkatan prestasi sepanjang kejohanan ini termasuk menewaskan lawan yang berada di kedudukan ranking lebih tinggi dalam laluan ke separuh akhir. Sementara itu, nasib sama turut dialami bergu campuran profesional negara Goh Sun Huat, Chevon Lai Jamie yang tersingkir di tangan pasangan Cina Hu Zuanyi, Huang Yaqiong 11-1, 15-1. Sun Huat Chevon selepas ini akan mengalihkan fokus mereka dalam persiapan menghadapi kejohanan badminton Asia BSC yang akan berlangsung di Bangkok, Thailand pada 26 April hingga 1 Mei. Persiapan ke Sukan Si Hanoi, Persekutuan Snooker dan Biliard Malaysia MSBF yakin dapat membawa pulang 1 pingat emas meskipun acara bergu lelaki tidak dipertandingkan dalam edisi kali ini. Sebelum ini, pingat emas acara bergu lelaki menjadi milik Malaysia selepas gandingan Moh Kin Ho dan Lim Kok Leong menanginya pada edisi 2015 dan 2019. Justru Melvin Chia yakin kedua-dua atlet elit itu masih mampu menyelah meskipun beraksi dalam acara individu 6 bola merah dan 15 bola merah. Dia punya taraf standard and the skill is already there at the Asian level and maybe even higher a little bit than the Asian level. Cuma we have to polish them up. What they are lacking is only the stamina side lah. Because again, like I said, because of the work kan kerja masing-masing, so that didn't give them enough time to get them ready for the fitness. So long matches is a disadvantage to them.
Selain satu emas, MSBF terus meletak sasaran membawa pulang satu pingat perak pada tamasya kali ini. Seramai 7 atlet iaitu 5 lelaki dan 2 wanita bakal menggalas cabaran negara. Pada tamasya 2019 di Filipina, Malaysia berjaya membawa pulang 1 emas dan 1 gangsa melalui acara snooker bergu lelaki dan individu. Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan YAKIB bersedia membantu pelumba supermoto dan motocross negara Muhammad Habibullah Muhammad Saleh yang kini berjuang melawan kanser hidung tahap 4. Presidennya Dato' Nur Arifin Abdul Majid berkata pihaknya telah berhubung dengan keluarga Habibullah untuk menawarkan bantuan yang sesuai. Tambah beliau, YAKIB akan membantu Habibullah meskipun bekas pelumba negara itu belum berdaftar menjadi ahli mereka. Kami telah menawarkan untuk membantu beliau dan kami pun dah dapat WhatsApp yang kanser yang stage 4 ni. Kita akan cuba membantu beliau dan maklumat tu mestilah diberikan kepada kami so that kita boleh terus membantulah. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program inspirasi kasih Ramadan di Ibu Negara. Habibullah yang pernah bergelar juara 2 kali Supermoto Asia FIM mengidap kanser hidung sejak Disember tahun lalu. Berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Muhammad Shah Musa. Assalamualaikum dan selamat malam keluarga Malaysia.